الدين. اللهم ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا من أهل القرآن، أهل الله وخاصته. اللهم ارزقنا السكينة والرحمة ودعاء الملائكة وذكر الله في من عنده. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم هب لنا حكما وألحقنا بالصالحين. اللهم اغفر لنا والإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا. آمين يا رب العالمين. Ayat hari ini adalah sambungan ayat sebelum tu. Was'al, kita kena baca sikit. Was'alhum, wahai Nabi Muhammad, tanya mereka. Was'al, engkau tanya mereka. Tanya mereka. Mereka tu siapa? Hum tu ialah orang Yahudi di Mekah ataupun di Madinah. Saat mereka tidak menerima Nabi sebagai Rasul, Islam sebagai agama, kerana tak puas hati. Mungkin ayat ni, hum di sini boleh kita tengok antaranya ayat 109. Ayat 109 surah Al-Baqarah. Mungkin kita boleh kait dengan orang ni. Ayat 109 di muka surat muka surat 17. Wadda kathirun min ahlil kitab. Wadda, ingin, kathir, ramai di kalangan ahli kitab di zaman Nabi lah. Lau yaruddunakum, kalau mereka boleh mengembalikan kamu min ba'di imanikum kuffara, selepas kamu beriman kamu menjadi kafir. Sebab apa? Hasadam min indi anfusihim, kerana dengki yang ada di dalam diri mereka. Min ba'di ma tabayyana lahumul haqqa, selepas apa yang jelas kepada mereka kebenaran Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-haqqu ni kebenaran Islam dan kebenaran Nabi yang diutuskan. Jadi fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi amrih. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Dan orang Islam kena, ayat berikut tu, wa aqimus salah wa atuz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Maknanya Allah kata fa'fu wasfahu, maka kalian maafkanlah mereka, biarkanlah mereka, wasfahu, dan belapan dadalah sehingga Allah datang dengan urusannya. Jadi kita kait ayat hari ini, Nabi antara, walaupun mereka itu tidak terima, Nabi diminta untuk tanya mereka bagaimana kesudahan satu kampung, kampung di pesisiran pantai. Dia suruh tanya, walaupun dia tak terima, Nabi tanya mereka. Was'alhum, Allah suruh, wahai Muhammad, kata Allah, tanya mereka anil qaryah, mereka Yahudi yang duduk di Mekah tu, tentang sebuah kampung allati kanat hadiratal bahri, kampung ni yang duduk di pesisiran pantai, yang mana penduduknya bekerja sebagai nelayan, dan mereka diuji dengan ikan banyak pada hari Sabtu.
ya'duna fis sabti, ketika mereka melanggar undang-undang hari Sabtu. Ta'tihim hitanuhum yauma sabtihim syurra'a, ketika datang kepada mereka ikan-ikan hari cuti mereka, yauma sabtihim, hari cuti mereka. Syurra'an, banyak, tak ampun-ampun di permukaan air. Wa yauma la yasbitun la ta'tihim, dan pada hari mereka bekerja. La yasbitun tu makna hari tidak cuti, hari bekerja lah. La ta'tihim, ikan-ikan tak datang kepada, mana la ta'tihim hitanuhum, tidak datang pada mereka ikan-ikan tersebut. Kadzalika nabluhum, demikianlah kami uji mereka. Maknanya ujian Allah kepada orang. Sebab apa Allah uji? Sebab mereka sebelum ini pun bima kanu yafsuqu, mereka membuat maksiat, fasik, buat maksiat. Orang buat maksiat, Allah beri kebaikan, beri peluang supaya dapat benda itu sebagai ujian lain pula. 2 kali ujilah. Okey, isu ni isu ni ada dalam masyarakat di negeri pesisir pantai ataupun kampung-kampung nelayan ni. Jadi isu ni ada 3 kumpulan yang tinggal di sini. 3 kumpulan disebut. Kumpulan pertama, orang yang degil ni lah, yang tak dengar cakap, yang buat maksiat. Lepas tu bila buat maksiat, Allah uji mereka. 3 kumpulan dia uji. Dia uji mereka dengan ikan banyak pada hari dilarang menangkap ikan, hari Sabtu. Okey, sekarang ni kumpulan pertama, kumpulan orang-orang yang jahat ni, dia akan tangkap ikan dengan hela, melikungi ikan pada hari Sabtu, tangkap hari lain. Ni kumpulan ni. Kumpulan kedua, jenis orang baik, tapi dia kata ikut dia lah, kan? Ni kumpulan kedua. Ikut dia lah, tak sedut cara lah. Nanti Allah dah cakap ke dia, jangan tangkap dah. Allah dah buat undang-undang dah, kan? Allah dah buat undang-undang dia. Ikut dia lah, biarlah. Nanti Allah hapuskan dia. Sebab itu tak ikut syariat tu. Tak patuh syariah. Biarlah dia gitu. Nanti Allah binasakan mereka. Kumpulan kedua. Kumpulan ketiga ialah dia kata, kok mana pun kita kena suruh amal ma'ruf nahi munkar. Nah, kita kena jumpa dia, royak dia juga. Nah, jangan duk buat. Mudah-mudahan inilah alasan kita sebagai orang baik. Kita suruh dia buat baik, kita larang dia buat jahat. Lepas tu kita haraplah dari kita ni supaya dia berubah. Kalau tak nak berubah juga, itu terserah pada dia. Kerja kita amal ma'ruf nahi munkar. Ini kumpulan ketiga. Ada berapa kumpulan di kampung ni? Ada 3. Pertama, hak buat jahat. Yang kedua, hak orang yang tak cakna. Dia kata dia orang baik, tapi dia malah nak masuk campur dalam urusan ni. Masing-masing lah. Ada dalam masyarakat kita tak? Masing-masing, kau aku. Kita buat baik dah, dia buat jahat ikut dia. Allah pun bagi tahu dah dalam Quran, dia tak boleh buat, dia buat juga ikut dia. Kumpulan ketiga kata tak boleh, walaupun dia tahu, kita kena buat kerja juga. Nah, kena buat program juga, kena pergi royak dia. Mudah-mudahan dia bertakwa, dia berubah, dia balik. Kalau tak takwa pun, kita ada alasan, kita berjaya, kita suruh dia tak buat. 3 kumpulan ada dalam masyarakat kampung nelayan ni. Tengok ayat hari ni. Wa iz qalat ummatun. Ni kumpulan kedua ni. Ummatun ni kumpulan kedua. Dan ingatlah ketika berkatalah ummah ni, satu kelompok dalam masyarakat nelayan ni. Dia kata apa? Lima ta'idhuna qauman
tak payah duduk susah-susah lah. Kenapa kamu duduk beri peringatan kepada satu kaum? Allahu muhlikuhum. Allah akan binasa mereka. Sebab Allah dah buat undang-undang, hari satu tak boleh nak ikat. Dia tahu dah, dia buat juga. Tak payah duduk nasihat lah. Ni satu kumpulan kedua. Lima ta'iduna qauman ay qauma hadhil qaryah. Kaum penduduk kampung hadiratal bahri, yang duduk di pesisir pantai ini. Au mu'adzibuhum, ataupun Allah azab mereka dengan azab yang pedih. Orang dia dah tahu, dia buat juga. Apa kata kumpulan ketiga? Kumpulan ketiga ni orang yang ditegur jugalah buat kerja amal ma'ruf nahi munkar. Dia kata ma'dziratan ila rabbikum. Dua sebab kami nak buat juga ni. Pertama, kami ada ma'dzirah. Ada apa yang apa? Ma'dzirah ni. Ada pengecualian ke atas azab Allah. Kalau Allah nak timpa, kalau Allah tanya kita, kenapa? Apa patut kami tidak azab kamu? Kami dah beritahu. Itu ma'dzirah tu bagi pihak orang yang buat kerja amal ma'ruf tu. Wala'allahum yattaqun. Orang yang buat kerja amal ma'ruf ni, harapan dia mudah-mudahan orang yang buat jahat ni berubah. Ini dua benda kita kena bila kita buat amal ma'ruf nahi munkar. Pertama, inilah hujah kita terhadap Allah. Kalau Allah tanya nanti, kita sudah buat. Kita orang baik ni dah buat kerja amal ma'ruf nahi munkar. Yang kedua, kami buat ni harap-harap mereka berubah. Wala'allahum yattaqun. Boleh? Itu dua. Ayat berikut. Falamma nasu. Nasu ni orang buat jahat tu. Maka tak kala mereka lalai juga. Dia tak ikut. Madzukiru. Apa yang diperingatkan oleh orang yang buat amal ma'ruf nahi munkar. Orang yang kedua tadi, dia lepas tangan dah. Dia kata, lima ta'idhuna qauman Allahu muhlikuhum. Kan? Dia tak buat apa dah. Tapi yang buatnya kumpulan ketiga, iaitu yang merasakan bersalah kalau tak pergi tegur. Yang merasakan bersalah kalau tak pergi nasihat. Yang rasa bersalah kalau tak pergi halang dia. Dan rasa masih lagi mengharapkan mereka berubah, orang ni. Jadi falamma nasu, makna orang yang pertama tu lah, hak buat maksiat tu lalai, tak berubah juga. Madzukiru, apa yang diperingatkan oleh kumpulan ketiga tadi, anjainal ladina yanhauna anissu, kami selamatkan orang-orang yang buat kerja amal ma'ruf nahi munkar. Allah selamatkan orang buat amal ma'ruf nahi munkar. Yanhau ni orang ketiga tu, yang menghalang daripada kejahatan yang dilakukan oleh kumpulan pertama. Allah selamatkan hak ni je. Wa akhadna alladhina zalamu bi'adzabin ba'is. Dan kami binasakan akan orang-orang yang zalim. Dua orang zalim sini. Zalim pertama kerana dia buat jahat. Zalim kedua kerana dia diam dengan kejahatan. Boleh ke? Kan? Orang hak kata lima ta'iduna qauman Allahu muhlikuhum. Tak payah duk beritahulah kepada dia tu. Dia dah tahu dah hukum gitu. Dia buat juga. Allah akan binasa dia. Hak ni pun kena juga. Bahaya kita masyarakat kita. Contoh ni ahli-ahli masjid ni, kita lah. Gilah tegur orang sebelah tu. Allah tegur buat gapo, dia pun tahu mokpok dia ada. Biar. Berat juga tu. Kan? Mokpok dia ada, dia pun tahu. Pandai-pandai cari sendiri. Kita buat kita, dia buat dia. Cakap gini ni bahaya. Cuma ada dua pandangan lah. Dua pandangan, anda takut pandangan yang ketiga keluar. Pandangan pertama dia kata, yang duk diam tu pun selamat juga. Tapi kena marah pada Allah lah. Tapi pandangan yang kedua, dia mengatakan dia dibinasakan sebab zalim. Dia membiarkan mungkar itu berleluasa tanpa ada perasaan
ingin menyelamatkan umat. Jadi pandangan kedua ni dibawa oleh Ibnu Katsir bahaya, iaitu mendiamkan diri dengan perkara-perkara mungkar dan tidak redha dengannya. Ini bahaya juga. Dia seolah menyerahkan kepada Allah, seolah menerima ketentuan Allah tanpa usaha. Gitu. Jadi kita tengok di sini Allah kata anjainal ladzina yanhau, kami selamatkan alladzina, orang-orang yang yanhauna anisu, yang mereka menghalang. Makna kerja ni yanhauna anisu ni, mereka menghalang daripada kejahatan tu, amar ma'ruf nahi munkar, kan, nahi munkar. Allah sama orang ni. Orang lain, wa akhazna, kami binasakan alladzina zalamu, yang zalim. Kalau ikut pandangan kedua agak, yang zalim ni dua lah. Pertama yang buat jahat, yang kedua yang membiarkan membuat jahat itu berluasa. Mana dalam konteks hari ini, kita, negara kita hari ini, kalau pemimpin-pemimpin kita ataupun kita tahu benda tu jahat, tapi biarlah masing-masing carilah. Ini pun bahaya. Biarlah. Jadi tak betul jugalah kita kalau kita membiarkan mungkar, apatah lagi undang-undang amar ma'ruf mungkar pun tidak dilaksanakan. Itu lagi bahaya. Undang-undang amar ma'ruf nahi mungkar pun tidak dilaksanakan. Ada undang-undang tak dilaksanakan ataupun tak ada langsung. Ini kita takut kita termasuk di bawah orang-orang yang zalamu, wa akhadna alladzina zalamu bi'adzabin ba'is, azab yang keras, bima kanu yafsukun. Ini ayat sebelum ni, wa kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun. Ayat hari ni wa akhadna alladzina zalamu bi'adzabin ba'is, azab yang keras. Sebab apa? Bima kanu yafsukun. Orang yang sama ni. Maknanya, adakah membiarkan orang-orang yang buat jahat itu dengan kejahatan mereka termasuk orang fasik? Ini satu isu. Biarkan. Kita orang baik, tak buat fasik, tapi kita biarkan orang fasik melakukan kefasikan. Kalau ikut pandangan kedua ni, kita juga orang yang tidak diambil kira oleh Allah dan dikenakan azab kalau kita diam terhadap kemungkaran. Apatah lagi kalau kita baca surah Al-Asri. Surah Al-Asri kan, wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat. Ini orang baik. Tapi tak boleh berhenti situ. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Makna tu waw ataf, kan? Wa ataf ataupun wa ma'iyah. Kalau wa ataf ni dia buat baik, illa alladhina amanu wa amilus salihat, untuk diri dia. Untuk orang lain, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Itu dua. Mana betul lah. Kalau tengok pada surah Al-Asri dengan surah ni, masuk. Masuk. Maka kita takut sangat kita berdiam diri dengan kefasikan, kemaksiatan, keburukan. Boleh takut dikategorikan oleh Allah orang yang fasik. Kerana mendiam dirikan dengan kejahatan. Tapi kalau tengok hadis man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati' fa bi lisanihi fa illam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika adhaful iman, kan? Qalbi, dia tak redha dengan tu. Tapi sebab dia kata ni mata'iduna qauman Allahu muhlikum, dia tak kisah. Maknanya dia diam diri langsung dan tidak bersedia untuk kerjasama amar ma'ruf nahi munkar. Bahkan halang pula. Kenapa? Dia halang pula. Tak payahlah ikut dia lah. Ini tidak bagus. Masyarakat yang begini, masyarakat yang ditakuti diazab Allah Subhanahu Wa Taala. Apatah lagi bila kita tengok ayat selepas tu allazi fa anjayna alladzina yanhau fa'il mudhari'.
Kami selamat orang yang buat kerja, yang hau buat kerja. Kalau lima ta'izun tu tak buat kerja, duduk diam, walaupun dia tahu itu salah. Inilah perkataan-perkataan yang sepatutnya kita memberi tumpuan. Buat je lah, kita buat kemampuan kita. Tengok masyarakat kita buat jahat, tolong tegur je lah. Kalau tak boleh tegur pun pergi jumpa pihak berkuasa. Sekarang ni mudah je lah, kan, ambil maklumat, hantar kepada pejabat agama, WhatsApp je, itu pun dah amal makruf dah. Kita tak nak sikap kita ikut dia lah, pandai-pandai dia lah. Kita ambil daripada perkataan 5 tu. 5 ni orang jenis baik, tapi dia macam malah ambil hal. 5 ta'izun. Kenapa kamu duk buat kerja tu? Dia marah kepada kumpulan yang buat amal makruf nahi munkar. Falamma atau amma nuhu anhu, dan maka tak kala, ataupun lama ni setelah, maka setelah atau mereka angkuh dan melanggar. Atau ni angkuh sombong, ni orang hak jahat ni lah, orang hak nombor 3 tu. Yang pertama yang buat jahat tu, apabila mereka angkuh dan sombong serta melanggar perintah Allah, amma, tentang apa yang nuhu, mereka dihalang, ditegah daripada melakukannya, iaitu menangkap ikan pada hari Sabtu. Mereka ditegah dah, tapi mereka sombong. Ini rezeki kita kan, ambil je lah. Lalu kesannya apa kepada penangkap ikan yang dilarang ni? Kesannya Allah kata, qulna lahum, kami berfirman kepada penangkap ikan itu, kunu qiradatan khasiin, jadilah kamu kera-kera yang hina. Maknanya yang menjadi kera ialah penangkap ikan tu lah. Tapi yang tidak buat kerja tu tidak jadi kera kot, sebab dia guna hak ni je. Tapi walaupun dia tak jadi kera, dia juga diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala disebabkan dia diam. Ini pandangan yang kedua daripada ahli tafsir yang membawa hujah itu. Jadi kesimpulan daripada ayat ni, ke mana pun kita kena program amal ma'ruf nahi munkar ni wajib ada. Wajib ada. Apatah lagi kalau kita tengok ayat Al-Imran, ayat Al-Imran ayat berapa? Ayat 104. Cuba tengok Al-Imran 104. Muka surat 63. Ayat 104. Wal takun, Allah guna wal takun, hendaklah ada, wajib ada, ataupun wal takun ni jadilah kamu, minkum, tak sesuai jadilah, dia terjemah jadilah dan jadilah, tak sesuai bagaimana. Wal takun, lam tu lamul amri lil wujub, lam perintah wajib, lam wal, kan, wal takun, lam tu lam amar, amar ni lam suruh. Dia ada lam ni banyak jenis lam. Ni lam suruh wajib. Wal takum, hendaklah ada di kalangan kamu ummatun, satu kumpulan, yad'una ilal khairi, mereka mengajak kepada kebaikan. Al-khairi ni al-Islam. Maknanya satu kumpulan kerja dia yad'una ilal khair,
dia dakwah kepada non-Muslim. Kita ada perkit. Okeylah Malaysia. Perkit. Dan pekerja-pekerja perkit ni buat kerja. Dia satu umat. Buat kepada, ajak kepada Islam. Dakwah kepada non-Muslim kepada Islam. Yang sama-sama Islam, wa ya'murun. Maknanya, wal takum minkum ummatun. Satu, yad'una ilal khair. Dua, wa ya'muruna bil ma'ruf. Tiga, wa yanhauna 'anil al-munkar. Tiga ni wajib wujud dalam masyarakat, mana-mana masyarakat. Tidak semua orang, mungkin sebahagian. Cuma isu tadi dia macam tak setujulah amar ma'ruf nahi munkar ni. Lima ta'iduna qauman Allahu muhlikuhum aw mu'adzibuhum azaban syadid. Itu kita takut dia jenis penghalang. Jadi, tapi Allah kata kalau ada sebahagian tak ada tapi dia tak buat, tapi dia dah selamatlah. Kalau tengok daripada situ mungkin mereka juga selamatlah. Tapi sikap dia tu kena berubahlah. Tak boleh menghalau orang ni. Sepatutnya dia tak buat, dia kena wujudkan program supaya program amar ma'ruf nahi munkar ni kena ada. Kalau dia tak buat pun sebab dia wujudkan, maka dia juga termasuk orang yang buat. Mana pun dia kena buat juga. Kalau tak buat pun kena wujudkan. Apatah lagi dia itu pihak berkuasa. Jadi apa untungnya kita buat kerja tu? Kata Allah dalam ayat 104 surah Al-Imran, wa ulaika hum al-muflihun. Mereka itulah mereka orang-orang yang beruntung. Kena buat tiga perkara ni baru beruntung. Jadi sama masuk ayat ni dengan ayat hari ni. Gitu. Ini muslimin-muslimat yang dirahmati Allah, kita amat terkesan dengan ayat hari ni, dengan cerita yang dibawa oleh Allah kepada Nabi kita hari ni, ayat 163, 164, 165, 166. Dan insya-Allah kita akan sambung pertemuan kita tadabbur ini pada ayat 167 pada hari Rabu nanti. Hari Isnin, Selasa, ma'ziratan. Saya minta uzur. Ada urusan di luar. Kita berhenti situ. Tapi ayat ni memang ayat muka surat ni lah daripada ayat kalau kita tengok ayat daripada ayat 155 lagi, cerita-cerita 156, 157 tu, 158 tu, ayat-ayat penting untuk menjadi panduan kita. Ayat 157, 158 ni ayat mengenai Nabi. Kalau kita nak kenal Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ayat 157, 158. Kemudian ayat hari ini contoh yang Allah bawa kepada Nabi, cerita penduduk, cerita penduduk kampung yang buat jahat. Kita kata kampung nelayan. Kita ni kampung ke apa Gombak ni? Kan? Pinggir bandar. Ada tak tiga golongan ni? Ada tak tiga golongan ni? Agak tak ada lah. Kalau ada orang buat jahat, jadi kita kena jadi orang yang amar ma'ruf nahi munkar. Ada tak kumpulan yang berdakwah kepada non-Muslim? Adakah orang yang buat amar ma'ruf nahi munkar? Adakah jenis orang yang tak kisah